Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat petang. Yakini produk keluaran semua jadi bersama Najihah. Produk nombor 1, pilihan keluarga anda semua. Hai. Okey, sementara kita tunggu ahli Najihah klien kita masuk. Nisa tengah packing. Ada yuk. Siapa tu? Hai. Sabar sat no. Nisa nak packing bagi customer kejap. Sambil-sambil tu. Hantarlah pula. Dah ni minyak kecil ni. Ya. Ni budak level. Yang mana masuk boleh share live ni dekat grup komuniti ataupun grup personal. Okey? Boleh je nak masuk. Dekat TikTok boleh nak buat. Sebab kan ni nak ada. Oh. So, it's okay lah. Telefon Ida boleh masuk tak? Boleh login kat TikTok Najihah HQ. Nak password. Okey. Terima kasih. Datang lagi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Raya. Resit. Resit. Sabar sekejap. Resit. Resit. Boleh je. Hai, Assalamualaikum. Okey. Allahu Akbar. Kalak sikit. Kalak sikit. Kalak sikit. Masuk dulu. Ha. Kita orang tengah ni. Nampak tak continue S? Tak boleh. You kena apa Facebook Anis. Anis kena tukar ni, akan tukar user jadi Najihah HQ dulu. Tapi tak apalah, okeylah. Tak payah buat. Tak ya? Tak apa. Okey. Kalau bayar dekat pun boleh. 10. Betul lah. Boleh je cash pun. Betul kan? Ambil ni. Abang boleh nampak banyak orang? Macam ni tu. Okey. Ni nak bagi gambar. Mana seletik baby. Seletik. Okey. Saya letak di sini. Salted besar tu tak? Dapat. Boleh. Sekejap guys. Kejap. Betul lah. Hai Kak Rohani. Comel ni dari filter. Comel lah. Tengok luar. Hai Kak Amy. Assalamualaikum. Datang lagi. Bye. Selamat Hari Raya. Salam. Hai, Assalamualaikum semua. Kenapa ni? Duit raya. Duit raya. Sorry. Awak bagi duit kan saya beli untuk air tu. Hai, selamat Hari Raya tiba. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Ya. Hai Kemi. Yang mana Hai. masuk tu boleh share dulu, boleh panggil-panggil anak-anak tim, Mak Minyo, share dekat grup-grup komuniti, share dekat sama-sama. Hai. Boleh tak share ni tak Sibuk best ni. sikit sebab sekaligus dia mari. Ni tak Sekaligus dia sedap main. ni kalau tak ada orang ni. Aduh, kita nak mood bercerita ni. Ya, kita nak mood Cepat seram. panggil ahli Oh, ni. tim untuk masuk live Nisa dengan Cik Ida kita. Kita nak bercerita ni. Dah makan dah. Nisa Alhamdulillah, makin sepantas yang mungkin hari ni. Ya, Nisa dengan Sebab- partner pergi cari partner staff lah dekat sini pergi cari nasi. Maklumlah ke, bulan-bulan puasa pula. Ni tengah Syawal ni, orang kata tengah hangat lagi di awal bulan Syawal ni, ramai lagi rupanya dia orang beraya. Dia orang tak masuk kerja lagi. Jadi kedai makan sini banyaklah tutup. So Nisa dengan kawan tu pergilah beli nasi. Oh, kami berlari-lari anak ya.
bermandi peluh untuk mendapatkan sebungkus nasi. Tetapi begitulah, nasi di kedai Nisa tersebut beli habis. dengan poster kita. Dia pergi beli nasi 2-3 kedai. Satu kedai tu penuh panjang. Nasi habis. Nasi habis. Tak sampai lagi kita Nisa. Dia kata, okey nasi habis. Tunggu 30 minit. Kita orang ni dah tengah panas ni. Hot. Lepas tu macam, apa 30 minit je tahu customer ramai aku dekat belakang lagi. Kesian dekat customer-customer. Dah Lepas tu apa kita daknya. punya waktu lunch pun tak adalah panjang. So terpaksa lah cari kedai lain. Nisa cari kedai lain. Beli nasi kawuk. So kita terpaksa. orang dekat staff ni makan nasi kawuk je lagi hari ni. Tu muka Kak Awuk belakang lah ni. Muka Awuk. Nisa extra nasi. Ya special. Sebab Ida lapar. bagi lebih sikit dia. Dan Ida tak habis. habis, Ida bagi dia. Bucik dulu lah. Mana ada. Ni pun tak tahu bucik. Duduk sikit je Nisa. Dia kata makan tengok. Aku sepuluh tua. Duduk. Tengok dia. Dia kata dia gemuk. Mana ada gemuk? Okey. Mana lagi ni tim kita Panggil ni? dulu, panggil dulu. Mana tak sedap ni kita nak cerita ni. Kita nak tengok cerita hantu hari ni. Ya benar. Ida nak sebelum tu Ida dengan Nisa nak oyak. Selamat Raya. Okey. Follow lah Ida punya TikTok. TikTok Najihah. Promo Nisa ada dah? Belum lagi. Belum lagi. So nanti kita orang share, nanti follow Esok kita orang bagi semua kita orang bagi account semua kita. account. Follow lah aku. Semua staff ada akaun TikTok dah. Akaun follow. TikTok untuk ni. Terima kasih Kak Amy. Terima kasih Kak Amy. Mana ni? Awak tengah beraya ke belakang ni? Duk sedap ni gini ni. Tak boleh payah. Kak Amy dah follow. TikTok apa Kak Amy? Sebab kita orang ada akaun baru. Staff punya ni. Ida dah cari, Ida cuba teka Ida dah follow. Ida punya TikTok Syal Najihah. Kak Amy. Kak Amy boleh komen tak nama TikTok Kak Amy ke apa? Ahmed. Oh ya, Najihah HQ memang ramai dah follow. Kok mana ni? Hamidah Ahmad ke? Kenapa gapo TikTok Kak Amy? Ni yang HQ, yang personal punya, yang staff punya. Yang staff nama macam Syal Najihah. Aduh. Najihah Tampoy. Sekejap. Najihah Tampoy. Betul. Nanti dah follow. TikTok siapa ni? Betul dah. Nanti dah follow je. Dan follow. Boleh Kak Amy. Kalau Kak Amy. Nisa tak siap lagi buat account sebab tadi dia tak boleh nak connect dengan Nisa punya Facebook. Tidak komen. Umai muka siap Tak payah pakai make up pun. Ya Allah, ngaruk lah Nisa ni. Okey, Dan. Kata dah Kak Amy. Sama. Betul. Ramai follower dia. Kita lagi baru je nak start. Itu dia Kak Amy ajar Ida buat TikTok. buat TikTok gini. Nanti Kak Amy follow Nisa tau. Nisa tak siap lagi. Sebab tak boleh nak apa? Kita nak akan connect dengan cuba, Facebook. staff sini pun cuba untuk aktif dekat TikTok pula. Berjinak-jinak dengan Berjinak-jinak dengan TikTok. Kita kan ada personal punya TikTok, tapi untuk HQ punya, kita punya kerja, kita baru nak start lah. So kita buat semua. Jadi Ida buat nama Syal Najihah. Sebab nama Ida Syalida, okay? So kita ambil nama depan je, Syal Najihah. Kami baru nak belajar. Tapi follower dah 1000. Kita baru je tak sampai 20 pun lagi. Sebab baru buat pagi tadi. Nisa kosong lagi tak tahu. Nisa ada sebab dia dah cover punya Najihah HQ punya TikTok. So kita tak ada TikTok untuk account. Tapi Nisa nak buat juga. Dia nak buat juga, dia nak main juga. Kita ada Cik Mi tadi. Terima kasih. Datang lagi ya. guys. Selamat Raya. Boleh tak buka pintu? Okay. Terima kasih. Nanti Nisa buat. Nisa tak boleh nak ni. Tak boleh nak connect dengan Facebook. Pergilah follow Kak Amy. Follow lah Facebook Nisa. Nisa tulis situ
Nisa Najiha. Ada gambar Nisa dengan yang Cik Ida sekali. Hai, Assalamualaikum yang tengok ni. Siapa? Ramai situ tak go online je. Hai yang mana bermasuk tu boleh share dulu, boleh Kita orang boleh pakai filter. Pagi tadi tak filter. Hai Kak Jah. Pagi tadi tengok muka sendiri. Ya. Dia macam nak promote TikTok tak? Kak Jah follow Ida punya TikTok. Tapi sebelum follow TikTok tu follow juga Facebook Nisa. Nisa buat Facebook. Betul. Ni Kita orang baru nak berjinak dengan TikTok. Nisa Najiha. Sebelum ni kita ada satu je, Najiha HQ. So staff-staff pun buat juga untuk marketing lah. Kita bantu marketing. So kita orang staff-staff dekat sini pun buat TikTok. Nanti follow Ida punya TikTok, okey? Tengok video update dari HQ. IG pula ni, Facebook Nisa nampak tak? Follow lah. Nanti Nisa buat TikTok pula. Baru 4 orang friends. Sedih betul. Saris. Yelah baru buat Okey lah. Segmen kita pada petang ni apa Nisa? Segmen kita pada petang ni. Cepatlah. Ajoklah kawan-kawan masuk semua ni. Sebab Nisa nak bercerita ni. Kesian Nisa. dia sebelum ni duk cover kita punya. Nisa pergi account HQ. So Nisa kata tak apalah, Nisa nak buat juga. Tu dia baru buat tu. So dekat HQ sini pun ramai baru buat. Tak apa, jadi kami follow ya Nisa. Boleh. Nisa baru buat je tadi tu Facebook. Kita orang nakal tak ada kat TikTok? Pergi tengok. Kita orang nakal tak ada kat TikTok? Macam-macam gelagak ada dekat situ. Kita orang ni lucu. Kita orang lucu benar. Tapi kak hamba dah sikit. Lucu kali Kak Ena. Lucu. Betul ya laku. Pala dia lucu kan, anak-anak dia lucu jugalah. Nisa hamba banyak sebenarnya. Okay lah. So let's we started our story. Anak comel. Dah lah. Okey, nanti Kak Jah follow. Okey Kak Jah. Okey Kak Jah. Bagi tahu dekat semua anak tim ataupun screenshot ni satu tunjuk tadi. Follow cepat-cepat tim Najiha. Follow lah. Sungguh lah. Belawak lah. Dia kata pergi raya tidak nak pergi beratur sungguh. Okey lah, kita masuk kita punya mood seram. Tadi ni saya ada interview beberapa staff dekat HQ ni untuk cari kisah seram. Nisa dah interview pasal siapa ni? Nak Cik Wawa ke? Kita punya adik tu. Cik Wawa aku. Nisa taruh cerita dah? Tahu dah? Okey. So Nisa tahu Nisa nak cerita sikit pasal dia tak ada kening ni aku. Tak ada kening? Dia macam tak ada kening ni macam kau tu Avatar. Yang mana bermaksud tu share lah. Panggil lah. Kita nak share something ni. Kita nak share Buahnya aku. buah. Mungkin Nisa je buah. Ida buah juga ni. Okey lah, kita betul sikit awal ni. Okey, lepas tu ni saya baca muzik apa pelat gitu. Okey, hello yang baru masuk. Let. Nak bagi muzik. Tak sedap lah muzik ni. Sekejap ni saya nak cari muzik. Cari seram-seram sikit. Kak Jah, Kak Amy, siapa lagi masuk ni dah makan ke belum? Mira tak kenal lah DP baru. Ada orang baru masuk. Ada orang baru masuk ni. Terima kasih mana join. Bunyi tak? Bunyi tak? Bunyi. Ya, dah cek. Cek sini lah buka dah. Ni saya dah sedar apa? Bunyi jauh-jauh, tak apalah. Okey je. Okey. Tak dekat-dekat sangat. Kuat sangat nanti. Ambil ni abang nak dah. Nisa kecek pakai Meda pergi telefon Nisa. Sebab Nisa nak bercerita kan. Ni, telefon Nisa kita. Terima kasih. Terima kasih Nisa. Alhamdulillah kita orang dah makan dah. Alhamdulillah dah makan. Kita orang makan. Dah makan. Sendu. Jatuh makan. Kejut kan ni? Okay. So, cerita pertama. So, hehehe. Dah nak dengar je sebab dah tak tahu lagi.
Tak dengar dia. Dia tak ambil satu pun dengan dia tahu jengka je tu je. Bukan jengka. Bukan. Okey, dia ada cerita pertama dia ni berlaku di institusi pendidikan juga. Cuma dekat mana dia sebuah dia sekolah ke apa kau yang Nisa tak boleh bagi tahu, cuma dia adalah tempat pendidikan lah. Lepas tu di situ ramai penuntut pelajar-pelajar daripada pelbagai negeri berhimpun duduk dekat situ. Dia tempat institusi pendidikan. Lepas tu pada tahun 2014 tu cerita ni, kisah ni berlaku pada tahun 2014 di mana aku bangun kepala nak. Cik. Jahat. Di mana pada ketika itu ada kemasukan pelajar-pelajar baru untuk sesi tahun 2014. Pada tahun 2014 kita ada sesi program silaturahim. Kira macam kenal lah. Waalaikumsalam Kak Nazia. Hai madam. So, dekat sini berlaku satu peristiwa yang memang sangat-sangat tak boleh dilupakan oleh penuntut yang belajar di situ. Apa yang jadi? Kita kongsikan kisah ni. Selamat Hari Raya kepada semua. Okey, so pada malam tersebut, ni saya tak tahu pada tanggal berapa, ini based daripada staff yang bercerita ni. Pada malam tersebut, mereka mengadakan sesi minggu orientasi. Terpaksa masuk hutan, tak siap Nisa. So, cerita serang Hari Raya. Kita cerita hati sikit hari ni. Hai Kak Nazliana. Lepas tu ada seorang student ni, masa tu bulan puasa, ada seorang student ni dirasuk. Sebab kita faham bila dah minggu orientasi, memang kita pelajar-pelajar baru memang terikat sangat-sangat dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh fasilitator. Memang sangat-sangat. Kalau sesi suruh kita turun sebelum subuh, memang kita kena turun sebelum subuh dan solat subuh di masjid. Begitu. So, malam tu mereka akan adalah ibarat macam night walk lah gitu. Lepas tu ada satu student ni. Student ni berasal daripada luar daripada Semenanjung. Dia kira dia berada di ni lah. Dia asal daripada Sabah Sarawak lah, lebih kurang gitu. So, seorang student ni, dia student non-Muslim rasanya. Ke Muslim? Rasanya dia non-Muslim. Non-Muslim. Dia ada dekat situ dan dia kena rasuk. Dia tu kena rasuk. Lepas tu, bila dia kena rasuk, dia merebak. Habis orang kena. Yang mana ada dekat situ. Lepas tu, bila diselidik, sebab apa benda tu jadi? Sebabnya masa tu boleh puasa. Kih. Jangan sampai Nisa suka gitu. Rupanya si penuntut tadi tu, dia ada pendamping. Dan sepatutnya malam tu setiap kali dia nak pergi mana-mana, dia kena bawa kain kuning. Kain kuning tu ibarat macam kunci lah untuk dia rasanya. Dia ada pendamping. Nisa tahu nak definisi kain kuning tu sebagai apa. Ibarat saka lah gitu. Dia kena bawa kain kuning tu ke mana-mana je dia pergi. Kalau tinggal jadi macam saat ni. Dia kena histeria. Dan histeria tu pada malam tu dia masuk hotel dia berbentuk harimau. Dan gaya dia pun macam gaya seekor harimau. Dengan mata merahnya, dengan bunyinya. Nisa tak tahulah saka ke apa. Saka rimau lah kali. Kita tak tahu sebab dari negeri-negeri luar-luar Daulat. Kuning tu daulat kuat. Jeng. Kuning tu mungkin lah. Saka rimau. Mungkin lah. Tapi disebabkan benda tu dia kena habis ke orang lain. Gitu. Bila kena ke orang lain, orang lain tu kena berhati-hati untuk benda gini. Sebabnya setiap kali Ramadan
Walaupun Ramadan memang akan ada gangguan ni dekat institusi tersebut. Sebabnya hasil daripada, bukan hasil lah, sebabnya macam budak tu lah, dan benda ni kata heboh jugalah sebenarnya. Sebenarnya tak salah budak tu pun, sebab budak tu tak say. Budak tu memang tak say benda ni. Tapi nak buat macam mana, dia terpilih. Dia pun maybe kena cari alternatif lain lah untuk buat benda tu. Lagipun dia Bukit Islam. So gitu je lah cerita dia. Kiranya harimau lepas pada dia nampak tu, apa reaction dia? dia lepas pada dia kena rasuk tu, dia memang Dia kena rasuk lah. dia akan starting kena rasuk. Dia starting kena rasuk, lepas tu baru mengebut kat orang lain. Kalau yang lemah-lemah tu kena lah. Peher Begitu. So kalau dia tinggal kain kuning tu, dia kena. Memang dia kena. Memang dia kena. Bosan lah dengan lagu tu. Awak sama? Tak tahu, lama dah. Okey, itu cerita pertama. Cerita kedua, cuba teka. Cerita kedua ni pasal adik dia ke Nisa? Dah. Pasal? Dah ada. Tak ada. Aduh, boring tu. Segar juga. Seram. Lama lah Nisa ni. Tahu. Ini cerita daripada kisah macam Nisa. Kak Haji ada cerita tak? Kak Haji ke Kak Amy ada cerita tak? Ini kisah daripada yang Nisa dengar jugalah. Tisu. Nisa dengar juga benda ni. Dengar ke? Muzik. Tengah cari cerita ni sebenarnya. Jap, tapi Malay dah ada share TikTok dekat Nisa Malay. Dugah Nisa kecil. cara lah guna. Nisa cara buka TikTok lah ni. Tak tahu apa. Ada tak ngata mana. Mungkin dah ada share ke Nisa Malay. Dengar semuanya. Okey. Ni terjadi dekat kampung Oh, cerita. Ayah Nisa. Ni benda ni tengah hari boleh lagi. Orang kata tengah hari boleh lagi. Aku cek, ya Allah, macam tak ada benda lain kena buat. Macam gitu. Tapi tu memang kerja dia. Tu memang tugas dia, hakiki dia. Dia ni, dia memang dah berjanji dengan ni kan akan memesong ke. So macam ni. Ni kisah berlaku dekat kampung Ayah Nisa lah. Kau tiga dah. Sebab tu. Botok dia ni. Sibuk. Okey. Masa tu Ayah Dekat Nisa ada Florida. sepupu. Ayah Nisa ada sepupu. Dan sepupu Ayah Nisa tu duduk sore-sore. I mean suami dia kerja macam dia sore lagi pun dia tak ada anak. Memang dia duduk sore rumah tu. Lepas tu masa dulu dia ada duduk, dia tinggal bersama ibu rasanya. Ibu dengan ibu ke ayah dia, macam tinggal bersama orang tua lah. Dan dia ni berlaku tengah hari macam ibarat Zohor macam tu. Dah pukul 12 tengah hari, pukul 1 tengah hari. Masa tu kita orang kalau macam suruh rumah masa tu sama ada tengah lunch ataupun tengah masak, okay? Lepas masak tu untuk masuk tengah malam pula. Macam tu lah dia orang duduk ni. Lepas tu Cerita kampung dengan jejak kaki tak nampak. Cerita kampung dengan kekak dia dengan kaki tak nampak. Dengan tapak kaki tapi tu tak nampak Tu gitu dengan jejak kaki tapi tak nampak. Dengan tapak kaki gitu. Kita orang nampak. Mungkin kita orang lah. Ida ada cerita. Mungkin Ida tak tahu cerita ni. Tapi adalah satu kisah tu. Dia tidur tapi masa dia bangun tidur tu dia nampak tapak kaki sahaja. Dia kena sakit. Dia jalan je. Nampak tapak kaki dia jalan. Kaki beti dia tak ada. Just tapak sahaja. Dia jalan. Tak rumah. Rumah kayu. Lepas tu jalan pula. Tapak kaki sahaja. Oh tu nampak dengan tapak kaki. Ni kita bukan kita orang. Ada seorang tu nampak tapak kaki tu jalan. Seram ke? Seram. Dia masih tapak dekat itu lah. Dia punya kat buka lali ke bawah. Okey. Lepas tu sambung balik cerita tadi. Dia duduk masa tu dia tengah duduk masak-masak. Bukan dia ke Nisa lupa individu tersebut. Sepupu Ayah Nisa ke ataupun orang kampung tu. Lepas tu kita tahu kan dekat kampung orang dulu-dulu kan ada guna benda tu
dia kan masa dulu kan kita punya pengaruh Islam tu, dia dah Islam, cuma dia punya apa panggil tak melebar lah. Dia Islam tapi dia tak betul-betul. Macam kita tahu dia guna benda tu untuk jaga kampung lah, untuk jaga kebun lah, untuk jaga rumah lah. Orang dulu macam mana? Orang dulu kan dia banyak tanah, dia banyak goni, dia buat kerja kampung kan. So dia gunakan benda tu. Jadi benda tu kalau bila tuan dah mati, dia berterbangan sebab dia tak ada tuan. Astagfirullahaladzim, takut. Lepas tu orang kampung ni dia tengah duk buat kerja lah kawasan rumah dia tu, sebab masa tu dia seorang. Siapalah seorang individu ni, merem ni. Siapalah individu seorang ni. Tengah hari dia tanya, dia tak sebut Assalamualaikum. Dia kata, boleh nak tanya? Tumpang tanya. Dia kata, okey. Masa tu dia rasanya tersilap insan, dia tengah nyapu rasanya. Orang kampung tu bukan sepupu ayah Nisa kot. Dia selalu lupa siapa. Nisa dengar cerita tu. Nisa sekejap kecil lagi nak cerita-cerita gini. Lepas tu dia tanya, boleh nak tanya tak? Mana arah nak pergi ke sekian-sekian ni? Gitu kan. Lepas tu, bila orang tanya Ida kan masa tengah tu kita tengah hari duk nyapu luar kan. Dia bercerita lah, okey, lalu dekat ni, okey, sterik apa semua tu. Dia kata, okey, terima kasih. Lepas tu dia pergi. Bila je dia paling tu, dia masa tu dia kecek, dia tak tengok kaki rupanya. Macam kecek fokus terus macam Ida gini fokus kecek-kecek gitu kan. Lepas tu bila je orang tu paling pergi, dia pun tengok orang tu, kaki orang tu tak jejak tanah. Kaki ada cuma tak jejak tanah. Tak. Wow. Kaki dia apa? Dia magic. Derah orang tu masuk rumah. Tapi you masuk lari ke dia macam buat bodoh gitu je? Tak tahulah tu, tapi memang aku tak tahulah. Tengah hari memang kosek sungguh. Aku tak tahulah benda tu. Tinggi ke dia macam dia macam lebih kurang kita lah, macam dia rupa dia tu macam orang kita. Dia orang. Tapi baju putih. Dia pakai baju putih. Boleh bayar lah. Pakai tin aja tu. Saya tak sure individu tu tin ke jatuh. Dia macam kita manusia biasa berbicara, orang biasa macam jumpa orang stranger lah. Dia mari dia kenal ke tak kenal lah. Tak kenal, kata cik boleh saya tu tanya tak nak pergi ke sini, contoh nak pergi ke kampung sebelah tu, nak lalu kat mana, dia kata gitu. Lepas tu kat dia pun lah, kalau nak pergi ke kampung Belimbing tu lalulah jalan sterik ni, korang sikit, lepas tu nampak lorong sikit, lepas tu masuk je kampung, lorong tu boleh masuk. Bila je tuan je tanya tu, stranger tu tanya tu, paling pusing. Dia pun mesti kita orang bila orang bagi tanya, kita tunggulah sampai orang tu pergi kan. Sampai hilang dari pandangan. Dia nampak orang tu kaki tak jejak tanah. Nisa tak tahulah dia jejak ke tak. Duduk atas tanah tu, yang jawab tu manusia biasa. Tuan yang bertanya, stranger yang bertanya tu rupanya bukan manusia. Dia rupanya benda, muga-muga. Tu salah satu cerita. Ni cerita kampung ayah Nisa. Kalau dekat rumah ayah Nisa tu, kalau situ agak seram. Nisa juga kan? Kalau situ agak seram jugalah, macam-macam. Masa Nisa seingat Nisa, masa arwah nenek Nisa still ada lagi. Dia nak baca cerita Kak Amy sekejap lagi. Kak Amy komen. Masa arwah nenek Nisa ada lagi, masa tu Nisa jarang duduk sana sebab Nisa banyak duduk dekat Pasir Mah. Nisa bersekolah dekat Pasir Mah, so memang Nisa jarang duduk situ. Lepas tu masa tu nenek Nisa tengah sakit. Tak apa Kak Haji, life ni Nisa akan safe. Kuat Kak Haji kan ya. Lepas tu ada sepupu Nisa, sepupu belah ayah lah, dia jaga dia jaga dia kocok Nisa, dia jaga dia jaga nenek tu tengah hari juga. Pasal benda ni banyak jadi tengah hari. Nenek Nisa tu masa tu dia sakit, dia memang tak larat tau, dia memang terbaring je dekat ni. Dan nak tahu kan, kalau rumah Samir dulu dia ada dia macam ikut susunan, bukan rumah Zamela ni satu arah je belakang. Dia ada depan dia ada apa panggil anjung. Lepas masuk anjung sikit ada ruang tamu, lepas tu turun sikit ada ruang keluarga, turun sikit ada dapur orang dulu kan
dia macam klasik si ada lampu-lampu ni. Rumah nenek Nisa gitu memang klasik. Itulah comel rumah tu Nisa pun comel. Tapi kalau duduk rumah tengah malam memang bayar sejuta pun tak duduk. Bawa seram kau. Sebab dia jenis macam rumah dulu dia macam jenis lahar gitu. Faham tak? Tapi kalau mama okey je. Kalau gambar-gambar gaya tak apa. Kalau duduk seorang kan sejuta bayar pun memang kamu lah sejuta tak sih. Tak rela orang lain mati dalam semayang. Kita ni mati apa tu mati kejut ke hati tahu. Tak sih laku. Tak sih. Kerah kejut. Lepas tu disebabkan masa nenek sakit tu kita dia banyak duduk ruang ni lah, ruang family, ruang nombor 2 ni dekat TV ni dekat dengan dapur. Sebabnya dulu dapur ni kan rumah orang dulu kan dia dapur lain kan, dapur dia duduk bawah, memang tinggi lah dapur ke ruang tu. So payahlah sebab orang tua kita kan kadang-kadang duduk atas, kadang-kadang duduk bawah. Ruang depan tu pun kalau orang mari je duduk lepas tu dia duduk dekat ruang memang kita berkumpul, memang family je berkumpul situ. So dia duduk situ nenek. Lepas tu biasa budak muda ni dia jaga, dia nak main telefon lah, dia takut orang ni bising. So dia duduk lah bawah dekat dapur tu pun ada katil juga. So dia duduk situ. Ni sedap ni. Masa dia duduk tu tengah hari boleh, kalau orang kata-kata tengah hari boleh, mata gini lagi tengah hari. Nenek tu tengah tidur, arwah tengah tidur, bunyi orang teriak. Ada budak. Jerit baby ke? Orang reti nak cari. Tidak sayang. Tidak sayang. Dia masa tu duduk main telefon. Ada jerit tak? Ada jerit tepi. Tak ada jerit mungkin. Tak. Dia lain suara manusia dengan suara benda tu lain. Kita boleh tahu. Suara benda tu kali nak menangis ia merdu kedengaran. Baby pun sedap. Sebab dia macam mendayu-dayu. Baby pun suka juga kalau dia ngilah. Ngilah dia tu sedap. Tapi takut. Macam gitu. Dia dengar mula-mula dia buat tu dia ada kata mungkin halusinasi dia. Kok penat sebab jaga orang tua Dia seorang penat lah kot. Betul. Lepas tu dia buat ada. Lepas tu dia tahu ni buat ada. Kau dengar? Dia panjang meleret. Gitu. Dalam 10 minit kau dengar 3 kali berhenti. Sebab benda tu ruang bilik tu sos. Ruang family tu dia ada depan tu ada bilik sepupu Nisa dulu sebelum dia kahwin. Dia memang atuk yang jaga, dia duduk situ. Dan bilik tu nak ayak bui lama dah orang tak duduk. Dia macam runtuh dari punya rumah kayu kan, dia macam runtuh dari punya lantai tu. So memang macam gepuk. Memang tak ada orang, tak ada manusia pun duduk situ. Hai mama. Lepas tu sangat benda tu kita orang fikir benda something sebabnya sangat-sangatlah mustahil manusia duduk situ sebab bilik tu terlampau lama dah kita orang tak masuk dan situ penuh dengan bahagian. Dan bilik tu bilik kosong, bilik penuh dengan bahagian. Takkanlah ada manusia duduk situ. Dan suara tu daripada arah bilik tu. Cuba tekalah siapa yang menangis tu. Tapi nasib baiklah yang menangis tengah pagi, tengah hari. Kalau tengah malam memang dok lah. Kalau ada juga sepupu-sepupu Nisa memang berani duduk situ. Lani pun duduk situ lagi ke? Lani rumah tu runtuh lah. Slowly lah runtuh. Sebab after tak ada duduk lagi. After lagi ke? Ke bos cu. After nenek tu tak ada dia. Hai Umi, hai Mama. Cerita apa tu? Kita cerita hantu petang ni. Seram je dengar, memang seram. Seram juga lah. Itu cerita hantu. Sebab tu Nisa kata walaupun rumah belaka orang banyak sejuta pun aku tak duduk seorang. Lambat lagi. Kena kita nakut ni kan Sam. Pernah Nisa bangun tidur sebab Nisa masih kecil lagi takut rumah tu. Dia bukan sebab rumah lama kan ke mana dengan dia punya atap tu, orang kata atap dia guna atap bata. Bata merah. Lepas tu dia antara dinding tu lepas tu ke atas tu dia macam ada jari-jari. Rumah lama kan. Macam Nisa dulu Nisa lagi
Kan best kalau orang macam baiki balik, renovate balik, still lagi kekal konsep yang sama. Tapi Kak Asliza. select ke balik kan. Jadi lawa lah tapi takut lah. Lepas tu kita orang ada ni. Rumah tu ada ni macam dulu kan guna pelita kan. Ya ada tempat-tempat pelita tu. Memang comel. Pelita untuk lapu tu Ha, kan. ha. Dia bukan pelita macam raya tu. Dok, Dia dok. macam hok pergi tu kan. Dia Pelita ada tangis. atas tu. Tak, apa orang panggil? Tak tahu. Adalah nama dia tu. Serius sangat. Memang suasana rumah tu comel rumah tu. Nisa suka balik situ. Tapi Nisa suka tapi Nisa tak suka duduk sorang situ. Takut. Okey, kita nak baca cerita Kak Amy. Kak Amy ada cerita seram Ida. Nisa, Kak Amy pindah dari kuartus kesihatan time tu. Kak Amy sekeluarga buat majlis tali. Yasin doa selamat. Lepas tu anak saudara Kak Amy siap bergambar dekat tingkap. Ada pojok dengan Kak Limah. Nak berselfie jual tingkat serang tengok Kak Limah. Ada sungguh Kak Limah tu. Kak Limah ni kau ni lah. Orang buat cokek-cokek yang nak sebab. Kita lah Kak Limah memang wujud Bukan tahu. cerita Kak Limah kampung pisang tu tak? Rupa dia lebih kurang gitu kah? Rasanya Dia tak suka jumpa gula-gula tu. Takutnya kiranya. orang kata kalau kita selfie, kita ambil gambar, memang nampak. Tak sih. Ada Danisa. Oh ada ya Kak Limah tu ada. Mak Lampir. Mak Lapir tu kan? Mak Lampir lagi huduh. Huduh Mak Lampir. Mak Lampir tu Nisa baca cerita, dia sebenarnya dia manusia tapi dia belajar ilmu. Oh ya. Lepas tu dia jadi macam salah guna ilmu. Kau macam tak ikut satu macam syarat dia lah. Jadi dia jadi tukar jadi Mak Lampir. Memang huduh lah. Hai Ti. Hai. Hai. Cikgu Eva. Kak Hai. Eva pula. Hai. Hai Cikgu Eva. Memang jelas. Memang jelas. Dia kata Cikgu memang jelas. Eva baru sempat masuk. Tak apa Cikgu Eva. Tak apa. Cikgu Eva yang lain-lain semua. Cikgu Eva Ida dah follow Cikgu Eva punya TikTok. Ada Nanti- promo TikTok sendiri ni. Nanti kita jangan ada lupa. personal TikTok untuk Najihah. Nanti follow follow kita semua. Asal nak buka? Buka. Dah pun nak buka ni tapi kosong. Ni sini. Nanti dah follow semua. Ida tengok dah dekat follow Najihah HQ tu dah follow semua. Bukan Ida seorang je ada. Nisa pun ada. Ada, Nisa tak buat Tim-tim lagi. lain pun ada juga. Tim-tim HQ, Tim Warehouse pun ada TikTok. So kita sama-sama support. Ya ke apa kita cakap? Ya betul. Baru je tengah hari tadi. Kita tengah aktif hari ni. Okey, lepas tu. Aduh, sambung ni. Kamu satu best. Ida pernah dengar tak cerita ni? Ni dekat satu college jugalah. Dia student. Ni Ida ada baca kisah dia lah. Ida ada baca dan Ida pernah tengok video dia. Kita orang pun baru belajar juga. Baru sangat-sangat. Rasanya pro dia orang lagi buat TikTok ni. Followers pun tinggi. Followers semua pun tinggi. Kita orang baru je nak start. Belajar TikTok. Baru nak berjinak-jinak dengan TikTok. Ida Nisa, Cikgu Eva. Iya. Selamat petang. Semua ni dah makan ke? Terima kasih join live. Yang mana masuk tu boleh share dulu. Cikgu Fendi pun dah ada follow TikTok. Cikgu Pink. Bawa sambar tangi. Buang sambal. Maksud Kena nasi kat awak lah ni. Okey, dah sambung sikit dah. Ni adalah kat student. Ida ringkaskan saja. Dia tidur waktu tu. Dia satu bilik 2 orang. Macam biasalah kalau kalau asrama toilet dia luar. Ni saya. Dia macam kalau college ke apa toilet dia hujung bau ni tu baru ada. Macam ke bilik hujung bau ni tu baru ada toilet. Jadi ni tengah Cikgu Pin busy baru habis bertugas DJ. Habis dah. Awak habis pukul 3. Muka. Tak muka. Okey, lepas tu dia satu bilik 2 orang. Jadi dia ni bangun tengah malam sebab sakit perut. Dia pun nak suruh ajak kawan dia nak temen tapi dia tak sampai hati sebab dia pun tengah Tak ada nak ngajak sakit perut lah. tak ada nak ngajak. Dia pun macam sakit perut lah je nak gerak sana. Dia pun tak sampai hati. Saya duduk tidur lain atas katil tu. Lepas tu dia pun tak apalah dia pergi sorang. Dia pun buka lah pintu bilik dia. Waalaikumsalam Kak Ina. Dia pun buka lah pintu bilik dia. Dia buka pintu bilik dia tu, dia nak pergi toilet. Toilet dia sebelah kanan ujung. Dia buka pintu bilik tu. Dia pun dengar pintu bilik sebelah tu buka juga. Dia kata, tak apalah. Mungkin bilik sebelah pun nak pergi toilet juga. Dia pun tak biar je. Dia pun pergi dulu. Dia pun masuk. Dia pun pergi jalan-jalan masuk dari toilet.
Dia masuk dalam toilet. And masa dia masuk toilet tu, biasalah toilet kan, bila kita masuk dalam tu banyak pula toilet, bilik mandi, toilet, lepas tu ada cermin, basuh tangan apa ke. Lepas tu lepas pada dia masuk toilet tu, dia masuk dalam, dia dengar tapak kaki masuk juga. Dia kata, tak apalah awak nemeh. Dia pun tutup pintu bilik air dia. Pintu bilik air sebelah pun tutup juga. Pintu bilik air sebelah tu tutup juga. And dia kata, tak apalah, mungkin orang sebelah pun masuk toilet juga. Dia pun cakap, tak apa, ada orang. Lepas tu bila dia siap, dia pun tubik. Dia tubik and dia pun tengok pintu orang sebelah tu tak tubik lagi. Tak tubik lagi. Ni salah. Lepas tu dia pun tubik lah nak pergi masuk bilik dia. Tapi masa tu dia tak sedap dah. Dia rasa macam masa pelik je, apa sunyi pelik. Dan itu mungkin pagi dah, dalam pukul 3, pukul 4 pagi. Lepas tu dia pun nak masuk pintu bilik dia pula, dia macam suka berat aje. Dia berat macam, apa tak sedap ni? Apa tak sedap ni? Lepas tu masa dia nak masuk buka pintu bilik dia tu, dia pun pusing pintu balik, dia takut kawan tu tubik dah. Dia pun dia nak buka pintu dia tak boleh. Pintu bilik dia tak boleh. Dia nak buka pintu bilik dia tak boleh. Lepas tu dia pun pusing dekat, sebab straight tu tandas and lapu tu dia macam lapu koridor lah, malak-malak gitu, kayak sebutir dua je ada. And dia pun tengok depan pintu bilik air tu ada seorang pakai baju kebaya warna merah, rambut panjang, and fokus dia saja. Lapu tu macam fokus dia je, macam bahaya sama-sama nampak dia. Dia pun masih dia. Siapakah itu? Siapa di situ? Dia macam sudah buat apa? Dia pun macam dia pun tak kata nepik nak gerak sana, dia pun dia macam kejut. And pintu dia pula tak buka. Dia pun macam terduduk. Dia macam duduk sebab benda tu jalan lagi bak dia. Masa apa? Ring light ah. Tu. Awak TikTok lah. Lepas tu masa dia jalan, masa benda tu jalan, orang kata tu hatu raya hatu kebaya, hatu raya, hatu raya ke. Dia baju merah and dia pun hatu tu jalan lagi tempat dia. Dia jalan slow. And dia tak boleh buat apa, buka pintu. Dia kata mungkin nak lari ke dak. Tapi dia ni pun jenis hok biasa dah. Jenis biasa kena sama dah. And time tu masa nak kita tu kena dia. Lepas tu dia nak buka tu tak boleh. Sapalah benda tu betul-betul depan dia. And dia tu time tu dia tak duduk dah. And benda betul-betul depan dia. Bila dia buka mata tu, dia pejam mata, dia takut. Tahulah dia baca ke tak. Lepas tu dia pejam mata, dia takut. And bila dia buka mata tu, dia nampaklah lutut. Macam kita, benda tu betul depan dia. Kayaknya buka mata tu, benda tu lah. Tapi tak nampak muka. Lepas tu, dia pun macam, sudah gapo ni. Dia tak boleh nak gapo. Nepik pun tak bunyi gapo. Dia pun macam, tangan dia tu, dia macam cabut kepala dia buat turun slow. Kiranya dia nak suruh kita bertentai mata, eye contact dengan dia. Dia buat turun kepala dia slow and tengok dia, faham tak? Lepas tu kita tengok dia lah. Dia nak tengok eye contact dengan dia lah. So dia cabut kot pada dia sebab dia oyak. Rambut tu kau turun and tangan tu kau turun. Dia kata rambut panjang and nampak separuh je and muka dia hitam gitu je lah. Lepas tu dia pun terus pengsan sebab dia bangun tu dia tak boleh bilik dah. Esok dia bangun tu dia tak boleh bilik dah. Mau dah sekolah lah. Kita lah kira-kira. Ni dah ada baca lah. Dia ada detail lagi. So Ida tak say bagi lebih-lebih. So Ida dah setuju. Kak Aziza, baca ni sah. Dia kata lagi. Ni kisah ni Kak Aziza. Kak Has dulu masa remaja duduk flat tingkat 7. Flat Kak Has 10 tingkat. Start maghrib je memang selalu dengan budak-budak main guli dan polis entry di tingkat 8 hingga 10. Polis entry. Bunyi budak-budak berlari seronok-seronok padahal memang tak ada penghuni pun dekat tingkat atas. Dia memang guli ni apa maksud dia? Guli ni dia macam satu tanda, satu macam satu
identiti dia lah. Kalau macam kita dengar Guli tapi Tak ada tahu tak ada orang. orang kan. Sebenarnya Yelah tu. dia lah tu. Ida pun pernah cerita Guli dah. Dia macam Guli tu dengan dia tu sinonim. Okey. Itu macam gitu. Kiranya kalau bunyi Guli tu dia lah tu. Memang dia lah. Tak payah husnuzon sangat. Guli tu memang dia. Gitu. Tapi kalau tapak kaki tu I'm not sure lah. Tapi tapak kaki tu dia boleh juga aku. Ni Nisa ada baca kisah ni. Asalnya kisah ni dia famous tau. Kita dengar ke. Kisah dia Nisa baca dekat satu memang slot seram lah dekat social media. Dia kata pengalaman daripada dia sendiri. Nisa pernah cerita dah dia buat lari anak tubik tu. Okey, kita bagi 2 lagi cerita. Okey, dekat sini 3.5 Boleh. dekat sini okey Dia yang tarik seorang perabot memang dia lah tu. Memang dia bunyi perabot tu Nisa dengar. Nisa pun macam lama Kita pernah guna Guli. Lama juga Ida pernah cerita husnuzon. sebenarnya. Memang kesoalan positif lah husnuzon. Walaupun dengar hari-hari tu rajinnya orang tu. Kalau cerita balik macam seram. Tengok balik rasa seram lah pula. Kita tak mikir gitu. So masa tu inilah Nisa bagi nama samaran dia lah. Dia ada husband dan dia ada anak. Husband Nisa tak sure husband dia tu kerja apa. Sebab Nisa baca. Dia pun tak tulis detail husband dia kerja apa. Cumanya husband tu baca kerja malam. Ada kerja malam, ada kerja siang. Macam kerja shift lah gitu. Lepas tu sungguhnya kecek. Lepas tu pada malam tu dia duduk tengah macam tengah bincang lah dengan husband dia. Nak tengok cerita ke apa. Biasalah mungkin pasangan muda baru kahwin lah kot. Sebab anak pun kecil lagi. Lepas tu husband dia tu ada kat rumah masa tu. Dia pun macam okey nak tengok cerita ke apa. Baru lepas makan lepas maghrib gitu, lepas dinner tengok cerita. Lepas tu anak kecil masa tu mungkin anak kecil dia tu tidur lah kot tak tahulah dia tulis detail. Lepas tu dia pun kata okey lah, decide lah nak tengok cerita ke apa decide lah. So bila dia pun tergerak hati nak masuk dalam bilik. Nak masuk dalam bilik tu dia terdetik nak tengok telefon. Aku pusing lah. Dia tengok telefon, husband dia royak, saya balik lambat sikit, saya dah ada kat tempat kerja. Benda tu ada atas kursi. Husband dia tengah lepas makan decide royak nak tengok cerita apa, tengah dia buat tadi ada kat ruang tamu ni. Tapi bila dia masuk dalam bilik, dia tengok tergerak hati nak tengok telefon, dapat notifikasi daripada husband dia, saya balik lambat sikit malam ni. Sebab ada futsal ke ada macam gitu Lepas tu dia macam terkedu. Siapa tak kursi tu? Memang sebiji macam husband dia. Yelah, you buka. Lepas tu dia pun buka. Masa tu anak dia duduk dalam bilik. Lepas tu dia buka kohor-kohor pintu. Dia pun tengok benda tu duduk gini. Dia duduk atas kursi duduk gini. Lepas tu dia kata kalau dia nak tubik, dia kena lalu ruang tamu tu. Lalu depan husband dia. Kena lalu depan husband dia tu. Siapa atas kursi tu? Lepas tu dia kata kot-kot lah. Dia tengok sekali lagi. Kot-kot lah menjemur macam benda buruk Memang husband dia duduk gini. Lepas tu dia pun kata dia tanya, ni sekarang ni duduk mana? Betul ke? Saya balik lambat sikit. Ni rasa macam ada futsal, kita ada game. Lepas tu masa tu dah pukul 12 malam rasanya. Lepas tu Masa-masa terus cerita seram pula Kak Siti. Hai Siti. Pukul 12 malam. Bateri low. ambil tu Power bank. Ambil. Lepas tu Sama cerita. Lepas tu dia dah panik. Dia tak tahu nak Mana apa. power bank, Dia macam okey, dia just reply gitu je dekat husband dia. Lepas tu dia kata siapa dekat luar ni? Siapa je kalau kita pun kita mikir kita nak lalu kedua dengan anak kecil lagi. Dia pun tak fikir panjang sangat. Sama ada power bank Cik Wah ada tak? Tak ada. Ada. Thank you. Ambil type C dekat Anissa punya. Type C, ambil type C. Seram pula. Type C. Lepas tu bila dia
dia ada anak, okey. Bila dia nak pergi tu dia macam dia fikir banyak kali tau sebab dia kena lalu benda tu. Dia kena lalu memang benda tu betul-betul depan dia. Guru. Memang benda tu betul-betul depan sebelum nak ke pintu. Sekejap okey. Sebelum nak ke pintu keluar tu, pintu utama rumah tu, dia kena lalu benda tu. Benda tu duduk cegak situ. Benda tu macam relax. Jadi sebagai husband. Husband dia lah. Lepas tu Betul? Lepas tu dia pun ambil anak dia. Dia ambil anak dia. Dia pegang anak dia. Lepas tu dia pun keluar. Dia kata, okey, aku kena kontrol macam biasa. Aku jangan gelabah, jangan panik. Sebab nanti benda tu detect yang dia tu dah tahu. Lepas tu bila dia tubik, dia bawa anak, dia pakai siap-siap pakai tudung apa semua. Dia tubik dia kan kena lalu benda benda tu tanya, nak pergi mana? Nak pergi mana tu? Lepas tu dia kata, nak keluar kejap. Dia macam psycho hati pula. Dia macam, nak keluar pergi mana? Ada benda, ada kerja nak keluar gitu. Lepas tu macam dia macam senyum. Lepas tu dia kata, bila pegang je tombol pintu tu, ke dah tahu. Betul sama macam dah tahu lah. Lepas tu dia ada kot cerita ni. ke dah tahu. Lebih kurang. Wife dia macam taklah, ke dah tahu. Dia macam tu Lepas tu dia gelak. Dia gelak masa tu tubik habis dah segala suara. Dia derah masuk kereta. Dia pergi dekat dia punya husband. Dia kata memang Anak dia? dia memang gendong anak dia. Dia memang gendong anak dia masuk kereta. Lepas tu pergi dekat husband dia. Masa tu husband dia main futsal. Lepas maghrib kot gitu. Benda tu pintu rumah tu pun ni saya tak tahulah. Tak ada tutup, tak ada kunci rasanya. Sebab benda tu ada dalam rumah. Benda tu macam benda tu statik je dekat sofa tu. Dia macam ke dah tahu. Lepas tu dia gelak-gelak macam Ida ada tu Ida tanya gini, dah tahu ke? Dia nyaman jadi mak dia. Hantu raya ni ada tuan dia. Kalau dia tersakit anak dia akan cari tuan baru. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah. Ida ada kot cerita lebih kurang gini. Tapi mak dia lah. Dia macam anak tunggal rasanya. Dia duduk dengan mak dia. Lepas tu dia ni jenis dua-dua kerja. Mak dia pun kerja. Lepas tu mak dia ada call dia. Tapi dia balik dulu lah. Dia balik dulu. Dia kata lepas tu mak dia kata tolong nak nasi boleh tak untuk malam ni. Dia kata okey. Dia pun macam biasalah kita bila balik kerja pun penat, kita ni lah kita buat. Lepas tu dia pun terlelap. Lepas tu dia pun sedar. And dia bangun, dia sedar tu dia nak bangun nak nasi. Tapi dia bangun tu tengok mak dia ada di rumah. Dia tengok ada mak dia di rumah. And dia pun kata sudahlah, mak dia tak usah kecek dengan dia. Sebabnya dia tak nak lagi takut mak dia terasa hati ke. Sebab mak kita ni suruh mak dia ni suruh nak nasi tapi dia tak nak pun. So dia pergilah dapur. Dia tanya balik dah. Mak dia pun macam angguk je, macam tak suka kecek mana. Macam just lah. macam senyap je. Tapi mak dia ikut dia. Dia pergi dapur and mak dia tengok je dia nak nasi. Macam Nisa duk nak nasi, mak dia just tengok je dia buat. Senyap aja. Lepas tu bila balik, awalnya balik kata dia pun macam pelik lah apa mak dia tengok gitu kan. Lepas tu dia kata biar je. Lepas tu dia pun duduk dalam bila dia pergi luar ruang tamu main phone, and mak dia pun duduk atas kursi. Duduk sekali dengan dia lah. And mata tu mak dia WhatsApp juga. WhatsApp dia kata mak beli lauk ni. Lebih kurang gitu lah kata mak dia WhatsApp and beli lauk siap-siap. Dan dia pun macam terkejut. Siapa WhatsApp ni siapa? Tapi mak dia tu senyap aja atas kursi, senyap aja tengok TV, senyap aja. Dia pun masuk di bilik. Dia kata siapa ni? Dia pun macam rasa tu, dia rasa pelik dah. Mak dia tak sekecek, tak segi apa. And dia pun macam tak sedar dia tahu dah kan. Dia sama juga macam dengan Nisa. Dia kena lintas dia punya ruang tamu untuk tubik ke rumah. Dah kebiasaannya begitu. Biasanya tak tahu juga. Lepas tu dia pun macam yelah, kita bila tahu dia macam siapa dia pun pakai senyap. And dia kata dia pun nak tubik rumah. Dia lalu je, dia buat bodoh je. Dia lalu, dia kata nak pergi mana, mak dia tanya. Dia pun kata nak pergi beli kejap. Dia kata nak pergi beli kejap. Dia pun macam bila nak buka pintu ke, dia pun tengok. And mak dia tu tengok dia macam dah tahu ke? Dia tanya gitu.
Dia tanya, dah tahu ke? Lepas tu dia pun pakai dia pun tubik je dari rumah tu. Kalau kisah dah tahu ke ni kan memang banyak. Tu macam tempat rumah. Nada dia tu tanya, dah tahu ke? Oh gila. Sumpah gila. Dengar dia tengok, saya tengok. Lepas tu masa dia lari tu, bila dia pusing lagi, mak dia tu tengok je dia. Memang still lagi hukum dia lah. Okey. Tengok dia. Okey, kalau gitu tak apalah. Jangan kita paling tu benda macam waktu kepala kau memang dah tahu ke dah tahu masuk bilik dah kita. Oh risau. Aduh, ketak tu. Betul. Kalau macam kisah dah tahu kan ni kan. Dia tanya lembut je tanya, dah tahu ke? Macam minta jauh na'udzubillah. Lepas tu kisah yang ni saya baca juga. Ni saya suka baca kisah-kisah gini. Sebab tu overthinking lebih tu. Dia tempat kerja. Kisah dah tahu ke juga. Masa tu dia Dah macam tu terkejut. Dah kita tak fikir benda lain sebab dia rupa betul-betul. Dia Mak sama kita, sebiji. Cuma kecek dengan tak kecek je, cara je lain. Lepas tu okey ni. Dia kena kerja. Dia ni lelaki tau. Lelaki dia kena kerja shift malam. Dia macam kena kerja shift malam. Walaupun kerja office dia ada shift lah. Mungkin company tu ada shift lah. Lepas tu kisah dia duduk dekat office tu. Dia start kerja daripada pukul petang sampai pagi lah, malam kan. Lepas tu bila masa tu dia dah sibuk-sibuk buat kerja, dia rasa macam dah puas dah buat kerja sore. Masa tu dia sore dah dekat office dia. Dia kata macam tiba rasa lapar pula. Ya gitu. Lepas tu dia macam call. Dia call. Dia bukan call. Masa kebetulan malam tu ada kawan dia tu nak mari dekat office untuk ambil bagian. Malam tu dia sore kerja. Malam tu dia sore punya shift. Lepas tu dia kata tiba malam tu kawan dia tu mungkin nama ni saya tak nama Sam lah. Dia duduk situ. Dia mesej member ni si A yang tengah duduk kat office tu. Dia kata, weh kau ada kat office lagi ke? Aku nak datang dan nak ambil barang. Aku nak pergi hantar barang dekat aku punya customer. Lepas tu dia kata, aku stay je ada kat sini. Aku kan kerja malam hari ni. Lepas tu dia kata, okey. Lepas tu tengok-tengok jam pukul 10 malam. Masa tu petang. Ni 10 malam tak sampai lagi. Kata, banyak betul Sam ni nak mari kedok macam gitu. Lepas tu dia pun kata dia pun biar je lah, mungkin lah malam-malam sikit mari sebab dia duduk bandar macam belah-belah bandar bukan kampung lah. Lepas tu dia buat kerja, dia rasa penat letih sikit lepas tu dia pun bangun ulang alik pergi sebab dia sore dalam office kat kita, apalagi meraung lah dalam office dia duduk sore. Lepas tu dia pun pergi dekat photostat. Dia tengok photostat tu. Lepas tu macam tak ada apa nak buat lah. Dia pun duduk balik. Lepas tu bila nak sampai buka kerja tu, tiba-tiba photostat tu bunyi sendiri. Kecil. Supaya ada orang Duk main. Duk photostat. Lepas tu dia ni pun dia lelaki relax benda-benda tu bunyi je kot macam gitu. Lepas tu kat lama tu dia bunyi macam ada orang ambil surat photostat. Lepas pada tu kan macam ada orang tengah duk buat photostat tu, macam orang ambil kertas apa semua dia pun macam bunyi kertas kan sering. Dia macam dah. Lepas tu kata biarlah, malah lah nak layan benda ni. Orang lelaki dia positif. Lepas tu dia duduk sejak tu. Lepas tu dia tengok je lambat lagi ke member nak mari ni, nak kat pukul 11 lah ni. Lepas tu dia kata dia penat, jam malam kan penat sikit. Lepas tu dia rasa lapar. Lepas tu dah pukul 11 lebih, dah pukul 12 lagi tu, tengah malam tu member dia baru sapa. Barulah sapa. Dia kata, "Woi," dia macam tegur itu, "Woi, Sam, kau kata kau nak datang pukul 7 ni, dah pukul 12 lebih baru datang kata. Dia member dia ni kalut kemeluk ni kan. Lepas tu duduk meja buat kerja. Macam tak kecek dengan orang. Dia kata, aku lambat sikit aku lambat sikit sebab wife aku ada buat hal gitu kan. Lepas tu macam okeylah, rumah tangga takkan kita nak campur. So macam member dia pun masuk duduk buat kerja, buka PC buat kerja. So macam masa tu tengah malam dia pula ni siapa tak tahu apa dia cerdik pergi tutup, dia buka lampu setengah lampu lah, jadi dia malap lah tengah malam. So PC tu bila dia bercahaya dia macam pantul dia nampak lah kita kita punya bentuk lembaga ni.
Lepas tu dia kata, dia pun kata penat lah nak tidur. Lepas tu dia pun tidur, dia buka tikar lah macam kapet kecil gitu kan. Lepas tu dia tidur, lepas tu dia ambil jaket dia tutup muka gitu tidur. Lepas tu tidur tu dia pun kata macam ada lagi kesan kan. Dia kata macam dia kata nak ambil barang tapi bagi buat kerja mana tu. Dia macam dia pun tengok phone kata dah pukul 1 lebih ni, pukul 2. Lepas tu dia kata biarlah, dia nak sambung tidur balik. Tiba-tiba dia tengah buat kerja, member tu tengah buat kerja, dia pun tengah tidur masa tu. Dia pun macam bau dia dengan member dia tu makan. Lepas tu dia kata, dia kata aku ni dah lapar, tak reti sains sungguh lah. Makan sore kan. Lepas tu dia kata, tapi malah tegur lah, dia ngatuk, dia tidur. Tapi dia tak tidur, tapi macam dia dengar, dia macam busybody, ambil tahu pasal sains dia. Lepas tu, dalam keadaan dia tengah tidur tu, dia bau bangkai. Dia kata, busuknya wow, Sam ni makan benda. Ya gitu kan. Takkan bau busuk gini dia punya nasi. Lepas tu dia nak tegur tak sampai hati, tapi maklumlah kawan kita kan, takkan kita nak tegur kita makan benda gapo kan. Lepas tu dia macam tak apalah, kejap lagi habis je lah dia bungkus nasi tu, hilang lah bau tu. Tapi bau tu makin lama makin kuat, lepas tu makin kuat. Sampailah dia macam tak tahan, dia pun buka dia punya jaket tu, dia bangun dia tengok member tu tengok makan lah. Lepas tu member dia tapi tak nampak lah dia punya muka sebab terlindung di sebalik PC. Terhad peherok PC kan. Meja berhadapan. Lepas tu dia pun tengok, kau makan apa tu? Aku makan nasi gitu kan. Jawab. Member jawab mesra alam kot benda tu. Lepas tu dia macam okey, aku nak tidur ni. Dia kata okey lah tidur lah. Lepas tu duduk kejap lah. Tapi bau busuk dia macam dia tak tegur. Dia macam nak rasa, nak itu tengok. Lepas tu dia tengok dia makan kah pun nak tengok bangun mata tu. Dia lalu tu cacanya. Dia tengok. Tapi masa teruk dia macam bila cerita gini dia tak nampak dia makan gapo, tapi nampak dia tengah duk makan. Dia macam misteri lah. Lepas tu dia kata aku serah. Dia kata biarlah malah lah nak tengok orang makan gapo walaupun bau busuk dia tahan je. Lepas tu dia pun bangun. Member kata tak jadi tidur. Tak apalah, tak jadilah nak tidur ya gitu. Okey. Lepas tu dia pun tengok phone. Dia tengok phone noti tu pukul berapa mesej tu dah masuk. Dari pukul 10 lebih dah mesej tu masuk. Member dia Sam tu royak nak mari office. Dia kata sorry aku tak jadi nak pergi office malam ni. Sorry dia royak gitu. Dia dah hantar dah. Tapi pada pukul 2 pagi tu baru dia tengok noti daripada kawan dia tu. Tapi si Sam tu ada depan dia. Dia pun besar pala. Dia macam siapakah di depan aku ni? Dia macam gitu Lepas tu dia pun dengan bau bangkai busuk tu nakak selalu. Nakak selalu dia macam benda tu. Dia tanya dah tahu ke? Dia tak tanya lagi. Lepas tu member tu kata aku shift malam ni tapi aku nak balik ni Lepas tu aku keluar dulu lah. Dia cakap macam tu. Lepas tu member dia tengok. Lepas tu aku balik dulu dia kata. Kau dah tahu ke? Dia pun tahu apa? Kau dah tahu ke? Dia cakap gitu. Kau dah tahu ke? Dia tanya gitu? Member tu pensel. Lelaki tu pensel dekat office sebab dia sedar-sedar tu office mate dia dah ada dah pagi tu. Dia kata ada tamu. Betul hantu tamu. Dia kata, kau kenapa? Macam Sam tu lah. Sam tu kan banyak nak bangun malam tu. Sam tu lah mari tu. Kau dah kenapa Lepas tu dia kata, dia terkejut macam, aku nampak. Aku tahu. Aku tak datang macam gitu. Dia macam memang teruk lepas kena dah tahu tu. Sebab member tu senyum. Dah tahu ni ada cerita. Dia jadi tapi benda tu memang banyak benda ni jadi. Dah tahu ke? Dia banyak macam Ida tu dia tanya bebel senyum tak tak? Dah tahu ke? Macam ya Allah takutnya. Kalau lelaki kau dah tahu ke? Kau dah tahu ke? Siap. Dia sebab kita nampak dia. Anda rasa dah kembali minggu depan pula jadi DJ. Sibuk sungguh. Cikgu Fendi. DJ kita ni. Tu kisah dah tahu. Dan Ida pernah dengar kisah yang apa dah? Kalau
dekat hostel. Benda ni famous. Ni saya tak tahulah. Benda yang sama ke pergi kacau student dengan cerita yang sama? Mana? Sebab ni saya dengar pada sepupu Nisa. Dia kata macam basuh baju tengah malam. Dah tahu juga cerita dia. Tak tahu. Tak tahu. Kalau dalam TV pun ada juga dia tunjuk. Tapi biasanya tak ada orang pun boleh jawab. Dah tahu. Dia macam dia jadi tahu apa? Kita tanya balik. Tahu apa? Sebab kita akan cuba macam ibarat kita nak psycho balik lah benda tu padahal benda tu dah tahu kita takut sebenarnya. Tapi dia tahu mana yang benda tu tak jadi. Macam sign dia tu tak jadi nak main, tak ada orang, tak ada rumah. Faham tak? Macam mana benda tu tahu. Dan macam Tuhan bagi kuasa lah. Mana dia memang tugas dia untuk anak kita. Macam kisah ni sepupu ni cerita ni, dia duduk asrama. Lepas tu dia pun macam biasalah asrama orang puas kan. Kita orang kadang-kadang malas juga nak turun dobi. Lepas tu kadang-kadang kita ni basuh sendiri. Dan bila dah main dengan orang ramai duduk dekat hostel ni, kita malas nak berosak-osak macam Nisa ni saja dia malas nak berosak dengan orang. Sebab tu Nisa mandi tengah-tengah malam. Kalau mandi pukul 7 memang ramai. Sebab tu sama ada Nisa mandi tengah hari ataupun mandi tengah-tengah malam. Lalu pukul 8 lebih, pukul 9, pukul 10 Nisa bawa mandi macam gitu kalau duduk asrama. Lepas tu ada juga student ni dia malas nak berosak dengan orang. Maksudnya malah dobi kalau lingkungan pukul 8 malam memang ramai dobi ke. So kita orang akan pergi orang malah ni akan pergi pukul 10, pukul 11 memang akan itulah, ataupun kita orang akan turun lagi awal daripada dia orang. Daripada pukul 7 gitu. So gitulah kita orang cari masa. Macam apa pengalaman. Nah, lepas tu member ni dia malah nak berosak dengan orang. Dia kata tak apalah, tengah malam sikit dia nak basuh baju. Masa tu dari pukul 11, pukul 12 budak-budak ramai adalah ada yang sejenis tidur awal, ada yang sejenis yelah buat assignment, macam banyak. Lepas tu dia pergi basuh baju malam tu. Pergi basuh baju. Tengah duk asyik-asyik basuh baju, adalah seorang member ni pun masuk basuh baju sekali. Pernah dengar kisah ni? Macam dia macam kisah yang sama. Ya, kalau balik tengah malam memang kalau dia masuk dari asrama, dengan basuh baju dengan berus. Bila panggil tak pernah beralih pusing. Raja betul dia membasuh. Orang tahu jenis gitu. Ni yang bagi basuh duduk sebelah kita. Sebab dia ada satu tempat macam biasa yang budak asrama ya, ada macam sink untuk kita orang basuh baju. Ada sink kosong. So kita pun basuh lah dia. Member tu pun basuh dengan si member ni. So bila berdua ni dia boleh jadi kecek pula dua tu. Dia kecek waktu lah kata. Sambil berkecek-kecek tu sabun jatuhnya. Sabun member ni manusia sebenarnya jatuh. Bila jatuh dia pun kutip ambil. Dia tengok tepi tak ada kaki. Oh, dia basuh diri lah maksudnya. Maksudnya basuh diri. Berdiri lah kan. Tak ada kaki. Kau kaki. Bukan tak ada kaki. Kaki terapunya. Tak dapat tanah guys. Tapi dia macam lebih kurang sama tingginya. Ni sangat hidah gini lah. Dia tengok gitu ke? Sebab dia kutip ambil sabun jatuh. Time tu juga sabun nak jatuh. Asbab dia. Lepas tu dia ketah. Bangun terketah. Tak bangun pakai ngakak lebih. Nak lari ke, nak tunggu ke, nak kemas. Tapi baju banyak lagi nak basuh ni. Dia pun sipir pasal merah. Sudah dah kak. Tak apalah, sambung buat esok lah kata gitu. Macam nak buat esok macam dia gitu. Lepas tu tak member nak basuh. Lepas tu bila dah dia sipir derah dah ni, sipir dah kita tahu dah bukan manusia tepi ni. Okey nak kecek lagi memang duduk duduk diam-diam situ dah macam gitu Betul tu dia ambil akak dia punya bakul tu. Dah basuh baju sabun, lepas ni nak pakai mesin basuh je. Sebab kita orang malas asrama. Malas turun. Belajar student ke basuh diri. Masa dia kilik bakul ni, dia macam benda tu paling. Ke awak dah tahu? Dah tahu juga. Ke awak dah tahu? Lepas tu benda tu paling kohom.
Degah member manusia sebenar tu lagi. Sepupu. Ni sepupu apa? Sepupu Nisan. Oh, Wah, tapi ya. sepupu Nisan Masih ni dia dua cerita lah. pupu Macam gitu. ibarat gitulah sepupu tu. Kak sign dia kena. Macam gitu. Sign dia cerita. Degah member tu lagi. Memel lagi tak jejak tanah berkali. Pakai jatuh pun tak ambil. Memel dia akan tanya benda tu. Tapi benda tu duk basuh. Tapi benda tu paling. Kau dah tahu. Tak kita jawab. Ngumpul siapa tu? Biasa ke? Tak, dia macam manusia biasa yang macam kita tak kenal sangat orang dari satu arah tu. Maybe bila orang bagi kecek kita kecek macam Nisa. Orang kalau Orang tegur, kita tegur je ke? Tegur je lah. Tak tahulah benda tu kedok kali benda ni kata lacau. Buat budak ni. Itulah. Sebab kita ingat aku Kita ni pun jenis lapar buah juga. Orang kecek kita kecek kan. Orang dah bye. Bye. Gitu cerita dia. Lah. Dah Kita tahu lah ke lebih belum? kurang. Kita lah kira-kira. Tapi jalan cerita dia hampir sama. Dia macam dah tahu ke? Memang benda tu suka tanya kita walaupun kita dah tahu Orang dah dia sudah lah. Tahu? Tak payahlah sengih gitu. Apa mu masalah Nampak. benda kita orang? Adalah. Yang kita orang takut lah. Macam, tak ada benda lain kan nak tanya. Sekurang-kurangnya, dah makan ke belum? Tanya je gitu. Boleh je kita orang tanya, belum makan lagi. Ni dah tahu ke? Memang kita tahulah. Kaki tak jejak tanah. Macam gitulah. Takutlah. Seram. Memang seram lah. Sebab tu Nisa takut duduk asrama. Sebab Nisa jadi macam overthinking. Kadang-kadang terfikir macam tengok member sebelah tu bukan sebelah kita, bukan member kita. Jenis mikir gitu. Sebab apa? Sebab suka baca cerita-cerita seram. Tapi bila baca ni at least kita Sepanjang highway duduk dengan cerita Nisa dengan Ida takut rasanya walaupun siang dan Ipoh ke Taiping serang dengar. Sorry, kita punya segmen tak apa. Tapi ada tempat lain daripada highway. Nak ke mana tu? Bawa balik ke Apung kau Ipoh ke Taiping? Ipoh Perak, Taiping Perak. Nisa ada kawan dekat Karak tau. So, kita dimomokkan dengan cerita buat swagan dekat Karak Masa Nisa tanya, betul ke dekat Karak tu ada tempat-tempat gitu? Dia kata mana ada tempat tu. Sepanjang dia duduk kat Karak tu tak ada pun macam tempat-tempat yang kita tengok dalam TV tu. Tapi mungkin adalah tempat shoot studio ko. Tapi tak tahulah. Tapi buat swagan tu memang wujud Dipotong juga kita, dipotong juga. Tak tengok tak Kita ada tengah orang. shoot tapi ni. Dan Nisa ada tengok kat TikTok. Bila masa balik raya rasanya benda tu viral. Benda tu duduk atas Velfire. Wish, dia pilih kereta tu. Betul, benda tu berdiri atas Velfire. Kalau Nisa jumpa video tu Nisa atas ke Ida? Boleh. Ida malah. Ida tengok video kat TikTok FYP. Dia punya benda tu duduk atas kereta. Atas kereta Myvi rasanya. Duduk diri tinggi atas kereta atau bumbung kereta. Tapi Ida tak tengok, Ida skip. Ida takut. Tak berani nak tengok. Kebetulan buka je. Lama dah tak buka TikTok lah. Buka gitu je. Benda tu betul-betul. Video tu betul-betul. Buka tu benda tu. Lepas tu share. Tengok je lah. Lepas tu tutup balik. Biasa ni saya suka share ni dengan Ida. Cerita-cerita lawak ke apa. Tapi Dia lepas masa raya ni dia tak buka mana. Sibuk. tak tahu lah sibuk. Sibuk. Kau penat ke letih. Kau sakit perut. Pula ya Allah. Begitulah ceritanya. Kalau kita ada dekat tempat orang rasa lagi, kita jangan kecek. Kecek mulut lembek. Mulut Celupar. lembek. Celupar. Lepas tu kita jangan kecek perkataan-perkataan yang tak disuka. Macam kalau nak tahu kisah macam Nisa suka dengar kisah Azfar Harry kan. Dia pergi Sabah baru ni. Biasalah kita tahu budak-budak muda kecek gana kan. Sabah ni Nisa dengar pada Azfar Harry kata ada satu tempat tu. Mungkin dia pergi tu tempat pedalaman lah sikit kot. Bila dia kecek dengan auto van tu dia kata tempat ni benda tu lagi ramai daripada manusia. Disebabkan kita tak nampak. That's why mana-mana je kita pergi jaga mulut jangan celupa. Tempat kita belajar pun kita belajar 2-3 tahun kan. Waalaikumsalam Kak Malang. Tempat kita belajar pun kita jangan celupa. Jangan celupa sebab benda tu ada di mana-mana. Jangan celupa. Tolong atas kereta pun di mana-mana jangan celupa. Dan one more thing, kalau kita naik kereta, kita jangan pasal Darul Syifa ke surah Ruqyah. Sebab takut. Kita tak tahu lah. On the way lagi tu. Benda tu ada kedok. Tolonglah jangan pasal. Nanti akan ada juga cerita-cerita menarik. Cerita dah tahu ke bilang. Satu dah tidur.
2 dah tidur, 3 dah tidur, 4 belum tidur. Banyak benda tu banyak jadi kat asrama. Ida tak tahu tu. Ida ikut je Nisa. Ya. Nanti Nisa kena cerita ke Ida. Banyak je. Saya suka baca cerita-cerita tu. Ida rasa. Ida rasa juga. Ida dengan Nisa rasa itu sahaja daripada Ida dengan Nisa. Cerita hari ni panjang tak lah. Ini banyak pula cerita Ida satu cerita, Nisa 2, 3. Nisa banyak. So daripada kita baca. So Betul. untuk dengar lagi, mungkin dengarkan sana ni tengah malam. Malam dengar balik. Dengar Dia balik. tak boleh tidur. Betul, dengar balik. Macam mana dia suka. Dah tidur. Tapi one more thing, Dah okey. tidur ke? Nisa nak bagi tips tau. Ni bukan satu tips tapi untuk kita personal lah juga kan. Kalau masuk rumah ke apa-apa, tak kisahlah. Hai madam, Assalamualaikum. Kalau nak masuk rumah, sama ada petang ke pagi ke, tengah hari ke, malam, terutama malam, kalau masuk rumah kita bagi Assalamualaikum. Sebelum tu kita bagi Bismillahirrahmanirrahim. Sebab benda ni based on Asfahari juga cerita baru sebab Manisa seorang pesan tau. Kalau nak masuk rumah, balik je kerja, balik ke mana-mana, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum dahulu baru ayat gitu, ataupun Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Ayat gitu. Sebabnya dengar daripada ada ustaz ni bercerita juga, bila kita ayat Bismillahirrahmanirrahim, benda tu automatik dia macam tak boleh masuk tu. So benda tu jadi sebab kebetulan Asfahari tu dia cerita juga, dia kata dia balik malam baru ni, biasalah budak lelaki kan 2-3 pagi juga. Lepas tu dia masa dia tu dia dah dengar dah suara-suara tu. Lepas tu bila dia dah nak masuk rumah pagi tu, malam tu duduk dalam 2-3 pagi tu, dia kata Bismillahirrahmanirrahim, betul-betul dia baca. Lepas tu dia masuk dari rumah. Masa dia dah melangkah masuk dari rumah tu, benda tu tak boleh masuk benda tu menangis dekat belakang tu. Maksudnya dia tak boleh masuk lah. So lepas je dia dia tutup pintu, dia masuk bilik dia. Lepas tu benda kan, benda makhluk halus. Dia tahu bilik Asfahari tu, dia pergi kat tingkap, dia tiak situ. Tapi kalau manusia tiak lain, manusia tiak suara macam gitu. Kalau benda-benda tu dia macam merdu lah, kedengaran merdu lah. Dia ada tone dia. Kalau manusia gitulah tiak budak. Okeylah, itu saja untuk hari ni. So mana-mana nak balik pada rumah, daripada highway ke apa, nak balik pada rumah, baca bismillah barulah buka pintu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim baru masuk pintu. Okey. Yakini produk keluaran semua jadi bersama Najah. Produk nombor 1 pilihan keluarga anda semua. Terima kasih semua. Bye. Bye. Ngahu hatu tiap.